Apa tak padu lagi? Memang dah padu. Kita sedia maklum, padu ni kan dia mengumpul data. Okey. Dan kita sedia maklum sekarang kerajaan bagi subsidi lebih kurang 80 bilion. Ha? 80 bilion bukan sikit, 80 bilion ya. Dan subsidi diberi pada ramai. Ha? Dan sebetulnya kerajaan nak tolong rakyat, tapi nak tolong rakyat yang memerlukan. Jadi untuk kerajaan nak bagi sasaran subsidi, nak tahu siapa yang memerlukan. Sebab itulah kerajaan mewujudkan satu sistem, iaitu sistem padu, di mana kerajaan dapat mengumpulkan data. Dia ni ada rumah, dia dapat bantuan, ada apa-apa saja, mereka ada kereta, tak ada kereta. Bila kerajaan dapat semua data, baru itulah kerajaan boleh tahu siapa yang sebetul-betulnya B40. Sekarang anggaran saja. Siapa tak B40? Saya pun B40 juga katakan. Jadi maknanya lepas dapat data tu baru kita tahu satu keluarga tu berapa ramai orangnya, belanja berapa, nak bayar sewa berapa, nak bayar ni. So kita tahu apakah peluannya. Sekarang kita bagi sebetulnya macam blanket subsidi. Itu yang saya rasa kelainan. Bila dah dapat data, kerajaan boleh bagi sasaran, tahu sasarannya, dan boleh bagi untuk orang kata B40 petani nak bagi apa subsidi. Untuk B40 untuk peneroka contohnya, maybe mereka memerlukan subsidi yang lainan. Saya rasa ini saja satu sistem yang betul. Bukan Malaysia sahaja yang gunakan padu. Negara-negara lain pun kita sedia maklum dulu dah memang mereka menggunakan, tapi nama sistem lain-lain lah. Dan saya rasa dengan ni ramai yang kita kata tercicir dan mereka dapat dibantu. Dan lagi satu, jangan kita takut. Kadang-kadang kita kata padu ni macam mana ni, saya nak buat tak tahulah kan. So saya diberitahu dan kita tahu kerajaan bukan kata semua orang, kita maklum dah pandai nak isi, nak pakai internet. Boleh ada yang kedalaman tu tak ada internet, cakap-cakap 5G ada 1G kot. Jadi kerajaan dah buat, saya rasa dia punya perancangan. Nombor satu, siapa yang boleh lagi senang isi sendiri. Kalau yang tak boleh ada bantuan. Ada bantuan, boleh pergi kat kios-kios. Dengar-dengar nak buka kios kat MyD juga. Dan saya harap bukan saja kat MyD, ke kawan-kawan saya yang lain. Yang lagi-lagi yang pedalaman tu lagi mustahak. Kedai-kedai di mana ada kios-kios, di mana siapa-siapa yang tak faham, takut banyak sangat soalan dia, 40 saja, tapi takut tak faham soalan dia, mereka boleh buat secara manual. Jadi begini tak ada orang akan tercicir lah. Dan ada orang kata deadline dia lah. Kita harap, kerajaan pun harap lah, sampai 31 Mac 2024 ni semua rakyat Malaysia dah daftar. Tunggu apa lagi ni? Okey, Tok, pandangan Datuk terhadap pelaksanaan padu ni kan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semasa. Jadi bila kita tengok subsidi kerajaan 80 bilion dan kalau anggaran kita tahu lebih kurang 40% daripada subsidi yang kerajaan bagi itu diberikan kepada siapa yang tak memerlukan. Contohnya subsidi untuk tol. Saya pun dapat subsidi tu. Subsidi untuk petrol, saya pun dapat subsidi tu. Subsidi untuk tong gas, banyak subsidi tong gas. Itu rumah saya pun pakai tong gas juga. So begitu ramai dapat subsidi dan 40% rakyat, 40% daripada bantuan. Jadi kalau 80 bilion maknanya 32 bilion subsidi diberi kepada T20 yang mereka tak memerlukan. Tapi kalau bagi siapa tak nak kan, tapi tak memerlukan. Jadi kalau kerajaan katalah beraya untuk tahun pertama boleh menjimatkan 20 bilion atau 30 bilion pun, kerajaan boleh menggunakan duit itu untuk pembangunan, untuk nak buka lagi hospital, nak buat sekolah. Dia dah banjir pula, nak menolong rakyat. Kerajaan memang nak bagi-bagi, tapi nak dapatkan duit tu satu masalah lah untuk semua kan. Jadi dengan duit yang kita boleh orang kata
save Ya. from the subsidy boleh digunakan untuk kegunaan rakyat. Duit tu tak pergi mana kan? Duit tu memang ada kat sana. Jadi kalau kita tak pakai untuk bagi subsidi kepada orang yang tidak memerlukan, duit tu boleh digunakan untuk pembangunan. Kita ni bukan selalu fikir duit daripada kerajaan tu untuk bagi subsidi saja. Bercakap untuk pembangunan negara, kita gunakan memerlukan duit untuk buat jalan. Sekarang nak pergi Singapura, nak buat special lane kan, dah dengan tak payah pasport. So all this is a cost, Dan government kena invest for infrastructure development. Very important. Okay. Dengar pihak Mahidin ada sediakan tawan khas untuk rakyat yang telah daftar padu ni. Inilah Mahidin ni selalunya lain pada yang lain. Kan. Dekat di hati orang kata. Betul. Bila kita dengar kerajaan akan mewujudkan satu sistem padu, kita sendiri kata macam mana kita boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk nak bagi insentif kepada rakyat. Lagi-lagi kita sedia maklum yang akan mendaftar ramai mestilah B40 dan M40. M40 pun ramai dah jadi B40 sekarang kot. So kita bagi satu insentif. Insentif tu apa? Bila mereka dah habis mendaftar, mereka akan dapat satu email sebetulnya. Emailnya akan dapat satu nombor perakaunan. Okay. That number tu bertahap tu. Bila dia dapat nombor tu, maknanya dia dah daftar lah tu. Dah daftar lah tu. Nombor ni, siapa yang dah daftar ni boleh pergi ke Mahidin Rewards. Mahidin Reward, daftar dalam Mahidin Reward, senang aja masuk nama, IC number. Okey, lepas tu masukkan nombor perakaunan dia. Bila dah masuk nombor ni, you get a QR code dan Mahidin ni minggu-minggu ni akan tukar promosi dia, akan bagi 4 barang. Satu minggu 4 barang yang orang kata harga yang tak masuk akal. Padu masuk akal, tapi harga kita tak masuk akal. Maknanya gula contohnya RM2.85 semua orang sedia maklum, kita akan bagi RM2. Mi satu paket biasa RM1.75, kita bagi RM1. Tepung pun RM2 lebih, kita bagi RM1. So banyak barang dan kita akan tukar. Seminggu akan tukar dan bukan saja daftar hari ni, minggu ni boleh pakai. Daftar hari ni, minggu ni boleh pakai untuk barang ni. Minggu depan boleh pakai lagi untuk barang lain. Lepas tu minggu lagi boleh pakai lagi. Jadi the saving is not one time. Not one time, tapi selalunya boleh pakai. Ini kita rasa satu cara untuk Mahidin untuk buat Mahidin punya CSR lah. Mahidin punya CSR dan juga bagi insentif lah. Kadang-kadang kita bagi satu insentif kepada rakyat untuk mendaftar. Kata daftar, malas lah, tak nak buat lah, kenapa nak buat lah kan. Kadang-kadang orang kurang faham. Tapi sebetulnya kita semua kena mendaftar. Sebab yang orang kata, yang ingat, macam saya kata, alah tak payahlah kot, saya takkan nak dapat subsidi pun. Tapi manalah tahu, kalau kita dah daftar, esok kerajaan dah buat satu insentif baru. Siapa-siapa pakai kereta elektrik, dapat insentif RM500. Saya pakai kereta elektrik, manalah tahu. Kan? Jadi, jangan terfikir. Because kerajaan ni, bila ada nak buat sesuatu, dia banyak insentif. Kalau dia nak ada policy change, contohnya kan, semua orang kena pakai kereta elektrik. Yang kaya ke, yang mana pun kalau pakai kereta elektrik, dapat lebih RM500 satu kali ni. Saya dah daftar, dapat juga. Jadi tak semesti data tu digunakan untuk subsidi untuk B40 saja. Kalau data tu kerajaan dah ada, macam bencana. Yang T20 also will be affected. Rumah banglo pun kena banjir juga orang kata kan kadang-kadang. So, boleh jadi kerajaan nak bagi bantuan, dia dapat data tu. I think it's very important this one. Dan Mahidin ni, ialah, is our CSR lah. Is our CSR untuk rakyat Malaysia. Untuk membagi insentif-insentif ni. Minggu-minggu kita akan tukar, insyaAllah. Dan saya harap shopping kat Mahidin. Okay. Saya tertarik Datuk dengan promosi, barang promosi. Adakah barang tu akan diberikan atau boleh beli secara terhad? Contohnya macam minyak masak paket ke ada satu? Dia macam ni. Semua barang melainkan minyak paket. Minyak masak paket ya. Sebab minyak masak paket ni ada restriction ya. Sebab siapa yang mendaftar padu kita tak tahu siapa sebetulnya. Dan saya rasa kerajaan nanti pelan-pelan akan buat
subsidi sasar untuk punya paket, untuk barang-barang lain-lain. Jadi melainkan punya paket ni, tetapi barang yang dibeli macam saya kata gula tu, ialah pada masa tu gula tu dapat satu paket lah. Tapi dapat gula satu paket, roti satu, dapat tepung satu paket, cukup untuk satu keluarga untuk satu minggu cukup. Betul. Minggu depan datang lagi, Ya, dapat barang yang lain. Okey. MyDay ni selalu kita pun terfikir macam mana nak bekerjasama dengan kerajaan, sebab kerajaan nak tolong orang kata B40. B40. Customer, pelanggan MyDay ni sebetulnya B40. Ramai tu B40. Sejak maklumlah barang yang kita jual harga berpatutan. Dan kita tak jual barang-barang yang mahal pun, cuma barang yang basic aja. Dan yang kita buat kupon-kupon ni pun untuk barang asas tau. Kita tak buat untuk baju raya, tak. Ini semua ni gula, tepung, telur, roti. Nanti kita buat beras lagi. So semua barang asas. So I think it is a very good incentive, dan saya harap orang lain pun akan masuklah sekali kan, buat bagi insentif lain. Betul. Sebab kita nak pastikan semua rakyat ni register lah, daftar lah untuk padu. Dan biasanya bila buat satu pendaftaran, dia ingat dapat insentif tu sekali. Jadi untuk kita ni, kita tak nak buat sekali, kita nak buat untuk selama-lamanya. InsyaAllah. Jadi ada huru-huru kata MyDay memperkenalkan satu aplikasi mudah khas untuk rakan eksklusifnya. Betul. So sekarang sebab ialah padu ni baru, dan kita pun in the development stage of application. Application ni kalau kita kata ramai rakyat Malaysia punya juta. Jadi kita dah pastikan aplikasi ni has been tested lah, has been tested well. So this process ni dia akan mengambil masa, dan saya rasa akan siap pada bulan 4. Jadi bulan 4 ni yang daftar pun tak ada masalah. Yang baru pun apa akan jadi, it will be more seamless. More seamless, maknanya automatic boleh tap pergi iReward, dapat dalam telefon, senanglah. Untuk ada line insentif yang boleh dapat, dan untuk kita apa yang kita nak buat, insya-Allah siapa yang dah mendaftar padu boleh dapat kad loyalty, kad meriah MyDay. Dengan kad meriah MyDay bukan saja dapat 4 barang ni untuk seminggu ni, tapi ada line insentif yang lain, harga meriah yang lain. Ada apa-apa saja yang kita nak buat untuk kad pemegang kad meriah tu, kita boleh buat sekali lah. Dengan siapa-siapa yang dah register dengan padu. Sebab sistem dah ada. Yalah hari pertama, hari kedua ramai yang mendaftar, tapi sekarang dah slow balik. Sistem dah okey pun, biasa. So saya cadangkan kepada semua rakyat Malaysia, daftarlah secepat mungkin. Because kalau kerajaan tak ada data ni, macam mana mereka nak bagi insentif? It is a good thing. Dan kita takut apa ni sebetulnya? Because data yang saya tengok tu, data yang saya nak masukkan tu, bukan kerajaan tak ada pun. Tapi daripada kerajaan ambil pada semua tempat, integrity of the data. This is more actually of a verification. Bukan apa, takut dalam data dan kerajaan tu saya ada 3 kereta contohnya. Betul dah jual semua kereta, sekarang pakai basikal. Tapi maybe dalam pendaftaran tu tak. So ini untuk satu cara ni sebetulnya kemas kini. Data tu kerajaan dah ada. Dah kahwin ke belum, takkan kerajaan tak tahu. Anak berapa, mesti kita pun dah masuk dah dalam daftaran kita kan. Hidup mati pun kerajaan tahu kan. Jadi actually information is available. Dan kerajaan tak minta bank account mana kita pakai. That is maybe more private. Kita takut lah nanti orang lain dapat tahu bank account number, PIN number. Kerajaan tak minta PIN number pun kan. So information is available. So kadang-kadang ni kita ni dengar orang-orang yang banyak cerita, dia kata takutlah masuk data lah. Kita mendaftar, semua information kerajaan ada. This one is more of consolidating the data daripada kerajaan. Sebetulnya kerajaan pun boleh buat. Memang dah buat lah, padu tu memang dah ada data tu pun. Tapi this is more verifikasi daripada nanti dia tengok data you ada, dia kata minta maaf tak dapat subsidi. Kenapa? You ada 3 kereta? Tengok-tengok, saya mana ada kereta. Dulu ada, lepas COVID saya dah susah dah jual semua kereta. Sekarang ni saya ni B40 ni. So at least you verify the data. And tak payah was-was lah. Lagi-lagi dapat kupon untuk MyDay.
Why not?